Kalau lari dia belajar yang itu, dia pergi mana? Semua tu kan pergi jadi patri syaitan. Ya. Lu pekat tu belajar banyak kan? 2 buah tu. Harta benda banyak masa dan harta benda banyak dibagi untuk kumpul macam syahadat, macam tu benda, benda buat yang ni benda. Hari siang malam. Satu buah pasti duit. Nah, kerja dia tu kumpul harta benda kan. Ada jamaah tu ada. Pok parti ni dia kerja apa? Wailul likulli humazatil lumadah. Wail mana celaka tu. Celaka lah orang yang likulli humadah. Humadah ni orang gila tu. Dia gila ke dunia tu terlampau kan. Humadah ni daripada syaitan. Hamazatul syaitan. Pagi-pagi lagi kita diperintah untuk berlindung dengan Allah Ta'ala. Rabbi a'udhu bika min hamazatul syaitan, min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Itu kerja fardu kepada kita. Kepada orang yang nak berjaya tadi. Kalau yang itu, dia pun tak tahu kata dia nak kena belajar yang itu. Dia dah belajar hal lain je. Dia dah belajar sains, teknologi je. Tak. Dah buat dah lah ni 100 biji universiti ubah. Dah. Banyak. 4.5 juta untuk belajar tu. Tinggal pembelajaran. Masing-masing tinggal habislah pembelajaran. Belajar macam kita tu belajar. Ribat. Belajar sabar. Belajar mujahadah fillah. Kemudian tiap-tiap ketika kita sedang mempelajari takwa, takut hidup kita tu, langkah kita tu, kita silap selangkah tu, silap selangkah ya sampai jahannam. Begitu juga kita yang ni selangkah, 2 langkah masuk syurga. Langkah orang yang berjaya adalah mereka yang Allah Ta'ala gelar mereka khairul bariyah. Langkah orang yang jadi parti syaitan ni, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang yang dah buat kufur, yang dah buat kerja kufur hari bertahun-tahun buat kerja kufur. Kerja kufur ni kerja melupai Allah Ta'ala. Melupai ayat Allah Ta'ala. Lupa dan terhijab ataupun tak tahu, ini satu kesalahan yang tak diampun. Illadzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lan yakulillahu liyaghfira lahum wala yahdihim tariqan illa tariqu jahannam. Orang yang satu ketika dia beriman, semua kafir, kemudian dia kufur pula, dia lupa pula. Kemudian dia beriman balik, kemudian dia kufur balik. Beriman, kufur. Hari ini hari beriman, petang kufur lah. Besok pagi-pagi beriman, petang kufur kan. Dah 2 kali. Dia beriman, kemudian dia kufur kali yang 3 tu, semazadu kufran, akan tambah kufur je, bukan tambah iman. Lam yakunillahu liyaghfir. Orang yang buat kerja begini, iman kufur. Hari yang 3, hari yang keempat,
Lewat-lewatnya beli hari yang keempat tu, hari itu harilah dia menambah kekufuran saja. Summa zadu kufran. Bila tambah kufur hari. Sampai bertahun-tahun tu buat kerja macam ni. Dia 3 hari ya. Hari yang keempat dah lagi. Dia akan kufur selama-lamanya. Dan orang yang ini begini, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Takkan berlaku bahwasanya Allah Taala mengampun mereka. Mana Allah Taala tak ampun orang ni. Wala liyahdiyahum, dan takkan beri hidayat. Takkan nak tunjuk mereka kepada tariqah illa tariqah jahannam. Mereka tariqah jahannam ya. Cuba kita ni hari ni kita ingat ayat ni. Lepas tu kita duk baca duk ingat makna dia tu. Orang yang mujahadah, orang yang kita kata orang pergi masjid lah, pergi duduk ribat di masjid, mudah cakap. Orang yang begini, Allah Ta'ala akan cuba dia dengan beberapa perkara. لَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akan dicubakan kamu dengan takut, kemudian lapar, macam-macam takut lah kan. Kalau korang tak takut Allah Ta'ala, macam-macam takut. Takut bini lah, takut bapa lah, takut anak lah. Dia bagi 8 perkara tu. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum tu. Takutlah tu. Wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut juga. Kamu takut rugi. Tak boleh nak bagi masa langsung. Dia kena bagi masa apa yang Allah Ta'ala suruh tu. Yabda Adam tafarraq li ibadati. Dia begitulah kita tu belajar kita nak mengenal satu-satu kalimah. Kita belajar. Orang sekarang dia kata menghayati. Menghayati. Membudayakan. Belah Johor sana tu, di masjid tu, membudayakan Quran. Ini geng Mahyudin Yassinnya tu. Lepas dia buat pula konsert di Datan Merdeka itu. Dipanggil orang pakai jubah, pakai kuda, pakai selendang semua. Dia buat cinta Rasul. Adakah perkara ni perintah Allah Ta'ala? Kalau tak ada perintah Allah Ta'ala, dia buat ikut sedap ya. Dah. Mana tu benda tu perkara tu syirik. Kerja kita ni, kerja yang orang yang bernama manusia ni, kerja dia, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Dosa besar tadi syirik. Akbar kabair. Mensyirikkan Allah Ta'ala dan derhaka ibu bapa. Ya, dia jadi masab, jadi pensyarah UAE. Tapi kerja dia hari-hari kufur. Dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak pernah teliti mempelajari yang kita dah belajar lah, yang kita hari-hari dah baca lah. Jadi dua puak. Jadi kita tak faham dan dia dua puak. Sampai langkah dia betul, dia jadi parti, dua parti. Satu parti syaitan, satu parti Allah Ta'ala. Mudah faham. Mana parti syaitan?
mana seperti Allah Ta'ala kan? Orang yang lari daripada perhiasan Allah Ta'ala dalam masjid, macam mana sahabat Nabi siang malam duduk situ kan, tak mau belajar macam tu, belajar macam lain. Kalau belajar macam lain tu, hukum dia orang tu adalah itiba'u syahwah, belajar Islam tetapi ikut cara begitu. Mana ilmu tiru syahwat dan hawa dia, bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi dia kena khuzu zinatakum 'inda kulli masjid, aqimu wujuhakum. Semua dia kena pergi duduk masjid. Lah ni pergi masjid juga, pergi seminggu sekali ke, penuh duduk sahabat betul je. Maka puak televisyen pun bercakap lah, tengok ini kesatuan orang beriman. Orang beriman ni kena mensyukuri Allah Ta'ala. Dah, janji ditepati. Bila dengar khutbah janji ditepati, itu kepada orang awam semua sekali. Semua mufti, qadi kata, Syekh Maulana kata semua sekali. Jangan kali itu khutbah yang benar. Khutbah kepada kita yang duk belajar mengaji kitab Allah, selain daripada khutbah Nabi dan khutbah sahabat, khutbah orang besar, imam ni semua tu. Imam dia takkan buat lain daripada perkara yang lama Nabi dan sahabat buat. Dia taksub atas tu lah. Kalau orang Allah cakap kan, apa yang sahabat buat, apa yang Abu Bakar buat, Umar Khattab buat. Kalau bakal kumpul lah majlis petua kerajaan Malaysia tu. Semua keliling dia, semua doktor tu, majlis petua. Macam mana kita kena contoh ni, contoh mana-mana tau, bukan ambil contoh Nabi. Puak yang ini ni, puak ni lama dah buat ni. Allah Ta'ala tak, mereka minta ampun, tak beri hidayat. Lepas tu dia duduk di majlis petua lagi. Mufti Kelantan tu, dengan timbalan mufti dia. Apa yang dia keluar fatwa hari tu? Betul ada nak haram tarikat Tijani. Pasal tarikat Tijani sesat. Itu betul ke tu? Tapi dia Pak Mufti. Itu. Maka kehidupan yang orang yang macam ni, mereka ni anak murid kepada qarin. Wa may ya'fu 'an dzikrir rahmanil qayyid lahu syaitanan falahu qarin. Orang yang lari dan mengambil langkah wa ibadur rahman. Dah, khasyir rahman. Lari daripada ribat, lari daripada mustabarah, lari daripada belajar takwa. Takwa ni kan ada belajar hari-hari tu. Kita lupa satu saat, 1 jam dah, syaitan dah penuh lah. Syaitan ni kerja dia nak bagi semua kita ada musuh, lepas tu berbalah, maka hilanglah apa ni, izzah dia. Sebab itu tariqah syaitan kerja dia apa? Ayyakum yuqa'u bainakum al-'adawah wal-baghdha. Syaitan ni kerja dia untuk letakkan kamu lepas ada musuh dan balas sendiri, benci. Dakwah Rasulullah SAW dia ialah mahabbah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu perkara yang sangat penting oleh Nabi SAW. Muakhat,
ilmu muakhad, ilmu suhbah, supaya semua orang tu jadi ikhwan. Kasih. Situ juga lah pelajari iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kamu tak beriman. Kamu ni Islam je lah, tapi belum jadi orang beriman lagi. Kamu dah Islam dah. Mengaji Islam banyak-banyak tu Islam lah tu. Tapi belum lagi masuk beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kamu lagi. Sehingga satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah. Ya ma'syarul ladzina amanu bilisanihim wa lam tu'min qulubuhum. Hai puak-puak ni, puak-puak kuprat ni. Ni puak-puak yang beriman dengan lidah, di atas lidah, dan tak pernah beriman dalam hati. Satu Nabi, ketika Nabi bangun dia khutbah tadi, semua orang tu semua Masya Allah, doa ibadat, ini semua sudah syok, dah sedap lah. Dia macam orang yang tu, orang zaman itu, sahabat tu beriman dah. Tapi bila semua dah bahagia, dah sonok sedap, makan sedap, tidur sedap semua sekali, itu zaman sahabat tu. Lepas pada Nabi perintah Mekah tu, ataupun perintah 4 tahun saja, dan tahun yang keempat dia berhijrah tu turun, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Adakah kamu ni tak perlu dah nak belajar khusyuk, belajar supaya hati kamu jadi khusyuk, bukan? Khusyuk dalam salat, khusyuk dalam lain-lain kerja, dan tak menjual ayat tu dengan sedikit, tidak mengambil ayat-ayat Allah Ta'ala tu jadi lahwan wa la'ibun, jadi show. Nah, jadi itu perkara yang kita nak belajar. Kita semua manusia ni Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita ni memang dalam melalui bagi kepayahan. Jadi kalau kita ni tak mendapat petunjuk bagaimana hidup kita ni, bila kita berapa perkara yang kita lakukan tadi ni, maka itu mewajibkan atau mendapat aisyatul radiyah. Nah, supaya kita ni melakukan beberapa perkara. Macam kita ni kita dah buat ni 10 perkara yang besar, yang agung. Tapi perkara ni adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berkumpul ni, ini dalam ilmu rahsia Allah Taala dengan Nabi ni. Nabi jumpa Allah Taala pun itu juga. Ya Muhammad, tu malaikat sibuk tu buat apa? Dah. Kadang-kadang Allah Ta'ala datang jumpa Nabi. Ya. Tanya itu juga. Ya. Allah Ta'ala jumpa Nabi, Nabi jumpa Allah Ta'ala ni dengan akal dan ruh. Dengan hati. 360 kali. Mi'raj tu. Hak zahir ni sekali ya. Masa Nabi ambil semayang, Nabi apa semua sekali kan. Waktu yang lain, hak inilah yang tak dipaham, tak diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala kepada golongan yang hari-hari dia buat kufur. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Orang yang ahli kitab ni ahli pelajaran. Lah ni kita kiaskan orang yang berpelajaran tinggi. Ya. Wal musyrikin, dia ni pakat dengan orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Orang ahli kitab, orang bijak pandai tu, tapi kerja dia buat kufur.
ataupun kerja mereka itu tidak mendapat petunjuk untuk membaca kembali kitab Allah. Tak ada orang baca. Tunggu dia baca pekah, dia baca tasawuf. Ya. Lah ni dalam television TV Hijrah tu ada satu slot tu dia panggil tasawuf sezaman, tasawuf semasa. Nah, dia bercakap lah, buka kitab hikam, dia baca sikit-sikit, lepas dia tutup. Mula dia nak cerita, nak karau macam-macam lagi. Waham. Itu demi waham dan khayalat daripada qarin, syaitan, musuh kita. Ya. Pasal apa? Dia tidak mengambil langkah mahabbah dan syukur. Hari-hari dia muzakarah tu bab kufur saja. Dia bincang projek je. Dia bincang wawasan je. Tapi hak tu kita contoh je lah. Puan ni bila-bila pun kita, bukan malah kita cakap guru dia lah, tinggal dia turut, tak ada. Sebab orang ni Allah Ta'ala dah cak. Takkan dia beri hidayat. Semayang pun dia berkufur lagi. Orang yang musallin tu, nak kawal tu. Pendusta agama ni. Mereka ni ditipu oleh qarin sehingga dia menyangka dia sendiri duduk buat kerja baik. Tak. Mana kita kena tipu lah. La yaftin ya bani Adam la yaftinnakum syaitan. Wahai anak Adam, mu jaga jangan terfitnah, terkena pula dengan syaitan pula. Sebab fitnah tadi ni maka kita menyatuk chair dah. Kena tendang keluar syurga kan. Bahasa tendang lah. Dan itu berperintah Allah Ta'ala. Kalau tu Adam tak keluar mai sini, mana kita nak ada kan? Itu hak. Kepercayaan Allah Ta'ala itu bukan yang hak. Kalau tu Adam pun semua tak buat baru, duduk sedap dengan tu Hawa, kita tak ada lah. Sebab nak zahid jenis ini, tu Adam dengan tu Hawa kena keluar dulu. Barulah beranak pinak sampai kita. Nah, itu yang maksud firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi itu. Ya Allah al-mahmudu fi kulli fa'alihi. Ya Allah yang terpuji segala kelakuan dia, kelaman dia. Nampak Zahir nampak macam tu Adam ni dia dah langgar perintah. Bila agak perintah dia kena turun mai ke dunia ni. Lepas tu turun mai kerja dia berbalah. Jadi dalam perbalahan tadi itu, mereka yang tidak mendapat petunjuk Allah Ta'ala, maka mereka kekal dalam perbalahan. Adawatul baghdha. Orang yang dapat petunjuk Allah Ta'ala ni, dia akan mahabbah waradha. Ya. Islam dan mahabbah dan Islam. Islam yang mula masuk berdepan dengan majlis-majlis ribat. Ya, berdepan dengan dekat dan berdepan dengan wasiat Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi selagi orang tu tak belajar teliti, belajar tadabbur dalam makna dan amal dia tadi, mana-mana ya ayyuhallazina amanu, kurang-kurang dia belajar satu dan dia beramalkan, maka orang tu baru berjaya. Kalau tak belajar tu maka tak berjaya. Bila tak berjaya yang itu, terbukalah macam-macam kerja dunia. Hebat-hebat dunia ni. Penuh dunia ni perkara-perkara kehebatan pun. Tapi itu adalah supaya kita mengambil langkah
ikut Allah Ta'ala, fala taghurrukum billahil ghurur. Jangan kamu terpedaya dengan terpedaya. Lah tipu-tipu tu. Ni tipu. Ni dunia ni penipu. Memang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Siapa ikut mazhab dia tu, dia kena tipu. Tu syekh atau ulama ke? Itu tu syekh ulama Maulana ni sekarang dia tak belajar yang ini. Dia belajar Daurah hadis. Akhirnya jadi Wahabi. Tak, orang yang gila dah belajar ilmu hadis tu, buat semua 99% jadi orang tu jadi Wahabi habis. Orang perempuan ni Allah Ta'ala sesat dia dengan ilmu. Dia itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Siapa yang duk sembah hawa, mana duk sembah, duk puja keinginan, duk tafakhurun bainakum, nak lawan pangkat dapat pangkat, berderet pangkat dia. Kita tengok di baju raja kan, dikir tengok berapa puluh berapa boleh deret, lepas tu ada carpet kuning merah hijau semua lepas tu duduk sini macam-macam ada sini tu. Ya. Kalau tengok sekali macam museum. Dah satu pangkat, satu ni dah. Penuh. Itu yang bodoh tu. Dia cari gila pangkat di dunia kan. Macam mana orang pangkat ada yang berhormat kan. Parti tu menang pun kalah. Yang menang setan. Semua tu parti setan. UMNO main parti setan, PAS pun parti setan, PAS parti munafik. Teruk lagi pada UMNO. Nah, kita kena perjuangan yang sebenar ni dalam parti Islam. Bakal buat persatuan. Dia panggil Persatuan Islam Se-Malaysia. Tak, lepas tu pula, dia punya pemimpin semua Barisan Ulama. Kita dah kena tipu lah. Dia sendiri kena tipu. Pembuat ulama-ulama, barisan ulama tu. Dia kan jadi macam mana dulu? Di Iran tu. Bila ulama perintah duduk depan tu, dengan sekali dia letup bam berapa puluh ulama gol. Ulama tu lah barisan ulama. Nyata zaman Khomeini kan. Itu kehidupan yang ghaflah, kehidupan mereka yang bernabi dan rasul kan qarin. Mereka membiarkan diri ditangkap oleh qarin. Ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kita baca balik, pakai mengaji balik. Ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau dulu tu ayat tu Pak Datuk Asri dengan saya juga geng Datuk Asri, kita kempen orang masuk PAS. Udkhulu fi silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan nak turut buat parti UMNO tu. Buat UMNO buat setan kan. Ya. Cina MCA bila bangun masa nama dia Baba Leong. Dia pun baca ayat lah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu zaman 50 tahun dulu tu. Zaman saya dah jadi pegang berang wakil calon. Tak. 50 tahun dulu tu. Setengah abad dulu. Lah ni dah maju lagi lah. Sebab apa yang jadi begini? Mereka ni lari daripada khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Mereka lari daripada isbiru wa sabiru wa rabitu. Tak tahu. Ilmu tu dah tak tahu, dah tinggal lama lah.
Rupanya tuan-tuan ni mujuk saya ni mujuklah itu rahmat Allah Ta'ala kan. Duk cari, duk belajar lagi. Baru tahu kata itu syaitan punya. Majlis lain daripada rumah Allah Ta'ala, kemudian dalam rumah Allah Ta'ala pula bangun membaca kitab Allah, lepas itu berkata belajar pula, belajar nama Allah Ta'ala, belajar sifat, belajar akhlak Allah Ta'ala. Kalau belajar nama Allah Ta'ala tu, dia belajar akhlak Allah Ta'ala tu. Kalau belajar ayat ni, surah Yasin tu, itu perangai dan akhlak Nabi. Belajar balik ayat satu sampai kepada ma'rifah, barulah kita akan dapat melihat mana yang betul, mana yang betul. Bahawa kita selamat daripada jadi ditipu oleh syaitan. Lah ni semua tipu syaitan balik habis. Jadi murid pada syaitan, jadi penyembah tagut, penyembah hawa. Inilah kezaliman manusia ni. Manusia sejagat semua dah masuk dengan diam tak tahu, terdampar dalam lembah jahim. Tadi siratul jahim. Ada juga dalam Quran disebut siratul jahim. Upah siratul jahim tu, kita di atas sirat dah ni. Tapi kita akan melakukan, akal dan hati kita melakukan perkara-perkara yang syirik kepada Allah Ta'ala, iaitu kita otak kita fikir tu. Ini dunia ni siapa jadi Allah Ta'ala siapa jadi pula? Tu kan. Dia kata begini. Allah Ta'ala suruh fikir, tafakkaru fi khalqillah. Fikir kamu pergi kepada ayat Allah Ta'ala dalam makhluk ni. La tafakkur fillah. Jangan duk fikir. Itu abang keras. Jangan duk mikir tentang diri Allah Ta'ala tu. Kita bila melampau akses mak kita duk fikir ni syaitan Korean akan mari. Kita mu fikir, sana fikir sini, fikir akhirat semua. Mu fikir. Fikir lebih tinggi lagi mu tanya tu. Dunia ni Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala pula siapa jadi? Fikir. Nah, syaitan Korean punya tu. Nah. Kepada orang yang sampai makam ni, makam Ismul Azam, syaitan ni akan datang. Baik syaitan Qarin dia akan datang dekat, macam mana syaitan tu pergi kepada Barsisa kan, Bal'am, Ba'ura, semua tu ada Ismul Azam. Bal'am, Ba'ura, dia karang 60,000 kitab. 60,000 kitab. Dan dia sampai dia dapat Ismul Azam. Mana kalau dia berdoa begitu je. Dia bukan doa, dia keling gitu je. Jadi. Tak payah doa banyak-banyak tu. Dia tengok gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kita. Dia baca Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Jadi. Dia makam Ismul Azam kan. Bukan nanti banyak. Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Jadi. Jadi. Bismillah walhamdulillah Ismul Azam. Tapi kalau kita ni duk baru baca, janganlah kita harap nak dapat. Tu nak tahan matahari kah? Tak, atau bumi tu gerak gempa tu kita pergi, stop. Bila kita belajar dengan kelebihan ni, kadang-kadang syaitan mari begitu. Bila kita dah buat kelebihan tu, Korin kan mari. Dia suruh kita fikir tadi, express me, siratul jahim. Kalau atas siratul mustaqim dah apa lagi? Tak. Jadi tu, ini perkara yang bahaya dalam penuntut ilmu. Allah Ta'ala tuntut apa? Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Mungkin awal-awal kamu kena tuntut tadi ni ialah perkara dan kerja-kerja dan wasilah yang boleh menyampaikan kamu kepada akhirat. Dapat kemenangan di dunia ni, selamat. Dapat kemenangan di akhirat.
Nah, sebenarnya Allah Ta'ala tuntut kita tuntut ni. Untuk akhirat ni. Cuba jadi ahli wabi akhirat. Ya. Orang yang mengaji hadis, mengaji apa, mereka pun terkejut tu. Ini macam mana ni? Ada wabi akhirat pula ni. Ini satu problem tau. Bila dengar gitu. Nanti dia pula dengar. Nanti nak cari hadis juga. Ada wabi akhirat ke? Dia berbuka lah Bukhari. Tak. Itu jangan bohong ya. Dia nak gempak orang kata dia tu ahli Bukhari kan. Kalau kita jadi Imam Bukhari. Saya dalam Barzakhi, saya bertemu dengan Imam Bukhari. Barzakhi kan. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi dan Hakim Tirmizi semua dengan 1000 orang imam. Ya, lama ada belajar ilmu Quran, ilmu kitab ni. Sampai akhir sekali belajar yang kita ambil tu di Arsyur Rahman kan. Bila akal kita diangkat, Allah Ta'ala angkat dalam hadis kursi ni, kita akan bertemu. Barzakhi kita, mata hati kita boleh mengenal. Tu malaikat ke, jin ke, syaitan ke. Jadi gitu. Kalau kita tak nak mata buta, kita masuk dalam alam tu. 2 minit je yang kena tipu rekod kita. Sebab Qari yang akan datang jumpa macam Nabi ke, jumpa macam Hadrat Maulana Tijani ke, mengaku aku lah Maulana Tijani. Itu Barzakhi tu. Macam setengah yang terkenal kawan kita kan, yang mari Tuan mengaku tu, itu mah syaitan Qarin. Qarin boleh melakukan daripada Nabi SAW ya tak boleh. Tapi kalau dia mengaku Nabi ya, orang yang faham ni kata Nabi SAW lah. Wahai Nabi lain boleh. Nabi Khidir kah, Nabi Ilyas kah, Nabi Sulaiman kah. Hanya Nabi SAW saja yang syaitan tak berani nak masuk daerah tu. Daerah nak bagi orang percaya kata dia tu Nabi tu. Kalau dia mengaku aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, mengaku gitu aja. Terbakar dia. Hangus. Tapi kalau boleh masuk begitu, mana itu adalah bukan atas, bukan alam kursi, tapi dia pergi ke jahim. Siratul jahim. Jadi itu termasuk. Jadi perkara yang kita jadi niatkan kita hari ni, kita belajar ni, supaya jangan datang set Qarin dia tanam sifat jemu kepada kita. Malas dan jemu tu. Itu tanaman yang ditanam oleh hembusan nafas syaitan jin jadi dihembus dalam hati kita supaya kita malas, supaya kita penakut, malas. Dah. Itu kalau kita tidur dengan kita tak ada wuduk ni. Dia kan mari kita duduk, kita ada sonok syaitan tu benda begitu. Dia kerja semua je. Syaitan main menteram kita tu. Begitu. Tak. Kalau kita ada wuduk, dia tak nampak kita. Buat syaitan ni. Bila kita ada wuduk, dia tak nampak kita. Dan nampak banyak orang yang kekal wuduk di tubuh badan dia bercahaya tu. Cahaya tu tadi kalau mata kena mata syaitan ni, buta mata syaitan tu. Sebab tu kita majlis kita ni, beberapa syaitan kali tak ada jauh. Dia tak boleh masuk majlis. Kalau masuk majlis sini, dia akan terbakar. Ya, majlis yang kita dah buat bersama ni, syaitan tak boleh, Qarin tak boleh duduk. Qarin kalau duduk mana? Dia duduk sui maju juga, dia si kanak juga, dia duduk jauh tu. Lepas tu duduk panggil kita, panggil. Mari duduk sini, kena tarik. Utai tanah ke? Itu. Tak. Tapi kalau kita pergi situ tak apa-apa. Kita pergi nak makan kita bismillahirrahmanirrahim, lari pula dia. Kalau tidak dia kenal kita tau. Balik nak makan sini tu, kita pergi makan di maju.
Ya, sedap maju kat atau mana-mana nasi Arab kan. Dah kita pun kumpul dah tu. Seminggu sekali ke habis masuk kedai Arab, makan kedai Arab. Ampun. Itu semua ditipu oleh Qarin. Waham yang datang itu dipanggil waham. Kalau datang ilham tu, itu dapat malaikat ataupun Ruhul Qudus. Nah, jadi itu. Jadi nak sampai kepada tuan-tuan yang menyaksikan, kita ni, kita ikutlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu gitu. Nak sampai peringkat tu, dia kena duduk, kita kena duduk, amal kita tu sekurang-kurangnya 18 tahun baru nak balik orang tu dalam masjid dengan amal, dengan ruh Islam, iman, ihsan dan yakin dengan akhirat, yakin dengan temu Allah Ta'ala, yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Jadi itu. Jadi maknanya langkah yang kita ambil, tuan-tuan semua ni adalah orang-orang Allah Ta'ala beri rahmat besar. Saya mendapat rahmat besar, rahmat agung. Bangun boleh baca kitab Allah ni. Hanya satu ini adalah jalan yang boleh menyelamatkan semua lebih manusia daripada hisab berat pada hari kiamat. Selamat daripada azabul qabr. Selamat daripada kebinasaan yang berlaku ni. Apa yang berlaku dalam dunia ni. Ni senyap saja ni. Tak dengar bunyi mana-mana meletup begitu. Dia jadi muslim saja. Bila mula meletup mana-mana, dia penuh. Dia meletup belah Amerika tak letup. Nah. Betul besok pula, dengar pula Alaska pula. 78 skala Richter kan. Lepas tu dia pergi balik di Jawa dia pula kan. Belajar pula. Nah, hari-hari dia meletup. Lari senyapnya. Tak tahu apa yang Allah Ta'ala, program Allah Ta'ala kita tu tahu. So kita kena tutup. Kita kena kekal khusyuk hari kita, takut. Takut kita melangkah ni, langkah-langkah yang sumbang. Habis silap satu langkah pergi jahim, tak pergi lain lagi. Macam kita tengok, kalau parti berkumpul, ceramah PAS kata semua ada. Haji ada, Nek ada, Arundin ada, Bibayan PAS. Kita buat langkah nak pergi dengar majlis lepas buat ceramah tu. Kalau mati je lah tu, habis. Tu majlis taut. Nah, 2-3 orang tu dia pun mungkin taut tu. Nah, itu. Segi ilmi, kalau kita baca balik kitab Allah, nampak satu. Ini sesat ni nama dia Dhalalin Ba'id, Dhalla Sawas Sabil. Ini sesat dengan ilmu, ini sesat dengan usaha, ini sesat dengan apa? Macam. Hari ni kita tak belajar. Orang tunggu tu saya tak mengaji yang itu. Kalau dia mengaji yang itu, dia tak duduk situ. Kalau dia mengaji macam kita mengaji, dia tak duduk situ. Dia tak duduk kekal duduk. Jadi mufti dah, habis dah sekali pun. Dia pun duduk. Bodek duduk. Gek raja-raja tu, raja ambil jadi satu penggal lagi kan. Tak kerja tu. Sebab dia baca kitab Allah. Macam saya baca kitab Allah ni, kita tahu jenis 5 sesat, 7 sesat. Nama sesat tu berlain. Sesat dengan ilmu. Hak yang sesat dengan ilmu lah yang kita susah nak nampak ni. Sebab dia ni pertuhankan hawa, keinginan dan cita-cita dia nak jadi besar kan. Bermegah-megah dalam dunia dan harta benda dan anak. Megah dengan pangkat lah. Dah, jadi itu. Jadi manusia semua dalam lembah tu. Jadi kita mikir sekarang ni, kalau kita duduk situ, macam mana? Kalau tak ada orang mikir nak doa, nak apa, nak fikir sikit supaya orang tu keluar daripada situ. Keluar daripada taghut. Keluar daripada sembah taghut. Waladzina tanabu taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah
Dia kena inabah balik kepada Allah Ta'ala dulu. Kalau tak begitu, tuan-tuan, kekal dalam jahim. Kalau saya tengok, kalau saya mati, itu dalam tabligh tu, kita ingat mati syahid dah. Bila tengok dan tuan-tuan, rupanya itu sesat. Cuma tabligh yang kumpul 3 juta tu sesat habis macam mana? Kita boleh percaya? Kumpul banyak-banyak. Seri tadi beberapa minggu. Kita tengok betul-betul zahir. Lah ni kerajaan pula. Najib pun pergi situ. Dia sangka tabligh lah, ni tabligh betul itu. Mula-mula dulu kita kena halau masjid tu tak betul. Itu dakwah sungsang. Nah, Mitman kata dakwah sungsang. Tadayun mangkus. Dia buat istilah baru lah. Mana agama sungsang, tadayun mana mengambil agama. Mangkus mana akhlak. Sungsang. Itulah orang pandai-pandai, orang cakap pandai dia bohong. Habis kita tipu habis. Tak. Jadi begitu. Jadi apabila keadaan seperti ini tuan-tuan, maka kita tak tahu mana yang batil, mana yang hak. Orang awam tak tahu. Orang nak selamat daripada ini hanya mereka yang berada di atas sunnah dan sirah Nabi saja. Dia tahu sunnah sirah Nabi. Orang ini akan selamat daripada fitnah iblis. Fitnah syaitan ni. Syaitan turun kita di langkah tu. Cerita ketiga kita tu. Masuk tandai, piu balik rumah dia. Dia meduk tak kepala kita, dia kencing kita, dia berak tak kepala kita tu. Itu kata renjisan najis syaitan tu. Saya nampak lah, kerana sebaik kata nampak tu. Dia tu duduk bokoh tu, tak kepala tu. Sebab tu kita masuk tandai ni, tutup kepala tu. Tak tutup kepala boleh, syaitan duduk tengik di kepala. Sebab kerja dia kencing tu berak tu. Ya, itu mana tu. Kalau kita ni tak aman dengan doa masuk tandas, habis kita jadi tawanan iblis. Jangan main ta'awuz waktu masuk tandas tu, kita remeh-temeh kan. Dah. Mula yang kita nak jaga aman sikit bila kita masuk tabligh. Keluar 2-3 hari tu kita pelajari kan. Belajar ada makan, ada tidur, ada berjalan masuk tandas. Ada semua sekali. Itu kira dah betul dah tabligh. Dia bila mari dia masuk dicelahi oleh syaitan qari ni, maka semua jenis tabligh ini semua menghadap Pakistan, IPB. Lah ada lagi tu. Berkumpul-kumpul pergi IPB. Benda tu dah lama dah. Zaman saya lagi Hadrat In'am dari ni sangat tak suka orang duduk pergi Pakistan tu. Saya tak pergi, saya nak pergi dulu tak pergi. Minta nak pergi Pakistan. Dah habis 4 bulan kokok nak pergi Pakistan kan. Oh semua pakar tu pergi. Pergi Pakistan. Kita nak juga lah. Tak boleh. Untuk sini. Dulu. Tok Guru. Maulana Abdullah Sahab. Maulana Nur Muhammad. Saya mengaji Hujjatullah Al-Balighah tu pada. Beli kitab daripada dia. Kitab lama dia nak jual ke saya. Dia putus duit kot. Saya beli kitab Hujjatullah Al-Balighah. Saya mengajikan dia, mengajinya. Hujjatullah Al-Balighah. Jadi itu. Waktu tu kita baca, kita duduk masjid tu, kita menzakarah, mutalaah dan menzakarah ayat Quran saja. Saya tak. Quran dan hadis kan. Kalau perkataan orang lain ni kita tengok itu ya, betul. Tak kita nak sungguh nak ambil. Kalau orang yang tak dapat petunjuk, dia akan ambil qala. Dia akan ambil malfuzat Ilyas. Saya temu Barzakhi dengan Ilyas. Ilyas marah sangat orang itu pegang, dia bawa dia punya malfuzat tu. Bila pegang yang itu, duk heret yang itu, orang dah tak baca lagi kitab Allah. Duk baca hadiah kan. Begitu juga imam-imam dulu. Imam-imam dulu kita jumpa, dia tu takut. Bila orang tu refer balik dia pula. Dengan sebab kadang-kadang
Macam Syekhul Akbar. Bila dia tulis dalam kitab tu, mari orang haplak ni dia main baca. Dia ikut faham dia. Bukan dia belajar. Kalau dia belajar dengan guru dia telaki guru. Mana Quran daripada guru. Syekhul Quran yang benar tu. Dia akan telaki daripada hak yang daripada Allah Ta'ala dan daripada malaikat kan. Ilmu ilham. Kalau tak ikut yang itu, tu guru dia adalah Syekh. Syekhul Qarin. Tak. Syekhul Qarin Al-Jahimi. Nama dia. Siapa yang tak masuk mengaji dalam masjid, mengaji hadis, mengaji Quran, berzakarah antara sembahyang tu, orang tu dah ditangkap oleh syaitan Qarin. Dia bagi pahaman-pahaman dan khayal dia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Apa yang dia beri alham khayal, waham dan khayal ini daripada Qarin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Mereka ni kerja dia duk janji dengan macam-macam, lepas tu bagi angan khayal pula. Tulul amal kan. Wa ma ya'iduhum illa syaitan illa ghurura. Apa yang dijanji oleh syaitan ni, apa yang diwaham oleh syaitan ni, ini semua tipu. Itu yang orang yang banyak duk mengaji, profesor, doktor ni, dia ni 100% kerana dia tipu oleh Qarin. Ini yang jadi barisan ulama sebab kena tipu oleh syaitan. Dah. Jadi itu. Bila kita balik pada majlis kita tengok diri kita sendiri, kita periksa diri sendiri. Ni waktu ni, waktu yang baik ni, kalau kita ada dalam waktu saf, waktu sembahyang, kita tengok kita dalam saf, tu kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Mengasihi Allah Ta'ala sebab itu anugerah. Kita tengok kita ni kita tak biar diri kita banyak waktu tak ada wudu. Kita dah ni lah. Kita pula ta'lim tak. Kita ada muzakarah kitab Allah dalam ta'lim kita yang kita baik kita duduk situ. Lepas tu waktu makan, kita makan berjamaah juga, bukan makan yang jadi makan macam banyak-banyak tu kan. Cuma makan macam banyak. Tu semua pergi Jahannam. Satu suruh pergi Jahannam dah. Jadi itu. Pastikan diri kita ni dalam bab perkara, dalam ribat. Atau kita jadikan kata rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang lelaki yang gantung dengan masjid. Mana kita program masjid tu, itulah kerja kita. Man fa'ala dzalika ya'ashu bi khairin yamut bi khairin. Siapa yang melakukan demikian itu, dia akan hidup. Dan dia boleh menyelamatkan diri dan keluarga dan keturunan dia. Keluarga dia daripada api neraka lah, daripada jahim. Orang yang biasa ni akan masuk jahim. Kepala-kepala negeri tadi, dia akan masuk hutanah. Profesor dan doktor ni akan masuk sa'ir. Cuma sa'ir tu tempat neraka keempat, itu tempat iblis setan kan. Dari itu kita menyelamatkan diri daripada diri kita daripada neraka. Kita tak selamat. Saya tengok diri saya pun tak selamat lagi. Tengok ayat ni kita ada situ tu. Kerja dia tu istighfar je lah. Apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Itu. Jadi kita dapat kita punya kapal ni, kita boleh duduk atas kapal ni. Safinah Muhammadiyah ni. Tariqah Ahmadiyah Muhammadiyah Tijaniyah. Ibrahimiyah Tijaniyah ni adalah Safinah Rasulullah SAW. Macam Safinah Nuh. Macam kapal Nabi Nuh dulu tu, siapa yang duduk atas dia selamat lah. Siapa yang tak mau masuk tariqah tu, macam anak Nabi Nuh. Dia kata, tak payah masuk naik kapal. Aku akan panjat tu, puncak Himalaya. Dia pun lari nak bukit kan. Dia lari nak bukit, air turut dia
Sampai di puncak tu, pun tenggelam. Dia pun tak sangka kata air tu boleh, air penuh sampai awan kan. Penuh habis kan. Sawam tak selamat kan. Yang selamat ialah mereka yang berada atas Safinah. Jadi kita ni tariqah Ahmad Muhammad ini dia bagi Safinah tu Rasulullah SAW. Ana duk cari dalam ilmu kitab ni rupanya jamaah Ahmad Muhammadiyah dia mereka yang turut kepada Ahmad Tijani, mereka yang adalah berada di atas kapal. Ya, krus. Nabi SAW punya krus. Siapa yang dua atas itu selamat. Jadi kita dan dah pasti kita, bini kita, anak kita tengok tu supaya kita ni kekal dalam tariqah. Belajar tu je. Tak payah lagi nak pergi kolej Islam dah, lepas tu pergi Azhar kan. Balik jadi doktor, profesor kan. Anak saya 2-3 orang kan. Semua lah. Muhammad saya, dah ni nak ambil PhD pula. Oh. Dengan cerita ambil PhD. Ilmu bodoh. Lepas jadi, semua ilmu tak berapa. Kau ledur. Yang nak belajar lah ni semua, belajar agama ni. Belajar universiti Islam ni semua. Itu dia punya qaul dur. Ilmu yang tak manfaat, sia-sia. Belajar banyak beri sia-sia. Nah. Jadi lebih baik kita belajar hak ni. Belajar amal-amal ni kan. Itu dapat garanti takaful Allah Ta'ala. Takaful. Dapat takaful daripada Sayyidina Tijani radhiyallahu anhu. Siapa yang berselawat Fatih saja, dia dapat izin daripada orang yang izin untuk berijazah, dapat izin gitu. Orang itu pun dia boleh selamat dia daripada mati kafir. Mati baik lah. Kita dapat mati baik kan. Hidup dan baik, mati baik. Dan kita dah belajar pula Al-Qari'ah. Hari-hari dah baca Qari'ah kan. Qari'ah tu untuk kita manusia ni. Biar kita, yang itu kita tengok kita duduk di mana. Wa man saqulat mawazinuhu. Saya tengok dalam perasah dalam Lauh Mahfuz, tengok sana tu. Itulah tarikat Tijani. Dah. Wa man saqulat mawazinuhu maqam ruh at-tahl. Hanya tarikat Ahmad Muhammad Tijani saja. Jadi kalau kita dah bimbang lalu siapa yang dia mati tak dapatnya, oh satu kerugian besar. Nah, kita pula yang dapat ni, kita pun tak sangka yang ini kerjaan besar. Nah, puluh-puluh tahun yang dia dengar, tuan-tuan dia melengah depan saya pada puluh tahun. Baru nak faham. Kalau 1 hari 2 hari nak main, ingat boleh faham ke? 10 tahun. Nah, saya tengok semua pakai minum melenggak macam ayam tu. Ayam teling bau hantu kan. Saya jadi bau hantu kan. Lama-lama saya betul-betul ayam pun tengok. Ayam nama ayam lelat penuh depan. Biar hari-hari saya tak khianat tuan-tuan. Saya tak khianat Allah dan khianat Rasul. Saya baca kitab Allah. Tuan-tuan dengar juga. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan boleh belajar yang itu. Dan bangun pula baca pula. Sekali lagi kalau saya dagu lebih lagi. Tuan-tuan kena bangun. Baca juga. Jangan takut orang kata, dia jahil, dia mengaji di mana. Macam saya. Buat Sri Petaling, buat mana-mana pun. Kata saya jahil, saya tak belajar apa tau. Tak, sama puan wajib Islam tu, dia kata saya ni itulah. Macam orang tuduh pada Hakim Tirmizi lah. Tengah ahli hadis tu, dia kata Hakim Tirmizi tu tak boleh pakai. Dia bukan ahli hadis. Rupa muhadis yang ada ni. Jadi gitu. Dia begitu ya. Jadi kita ambil langkah nubuat, langkah kutubiyah. Itu dia panggil langkah belajar kita cara ilmu kutubiyah, ilmu kutub Quran.
Nah, bila kita faham satu surah, kita bekerja dengan surah itu, kita ada bagi kutub tu, surah tu. Jadi itu. Dari satu kita belajar. Itu ilmu manfaat. Manfaatnya manfaat Allah Ta'ala kebahagiaan. Allah Ta'ala turunkan berkat, rahmat, ibadah, yakin, sifat dan akhlak. Itu dia bagi berkat. Manfaat. Ini belajar Quran banyak-banyak. Cuma macam belajar tak hafal Quran lah kan. Sampai hafal, kemudian dia boleh menyanyi Quran sedap pula. Oh, dia dapat Johan. Nah, kemudian dia bagi iklan pula. Sebulan 2,000 lah. Dapat bela lagi. Bela haji free lagi. Oh, apa? Dia suka menyanyi dengan Quran. Tak, saya tengok itu hari. Syarifah yang menang Quran tu, dia pergi satu tantri ambil dia pergi mengajar di rumah dia. Akhirnya bini tantri tu bilang Syarifah tu pergi menikah dengan tantri tu. Lepas tu nampak dalam kuliah. Dia dah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Habis teruk. Ha. Oh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jahim. Betul. Dapat jual gaya. Sebab tu dia jadi penyanyi Al-Quran lah. Teruk. Orang menyanyi dia jadi menafik habis. Sebab Al-Ghana yang betul nifaq. Kita hadis Nabi. Hadis Nabi ni saya dulu nak baca apa ni dia patah dengar lagi ni. Ya, bapak ustaz yang boleh menyanyi, ahli syair, ahli apa semua ni. Kita nak cerita hadis tu. Oh nanti dia kata cari mana ada hadis sahih. Wah hadis sahih. Baca Jami' Sahih, Imam Sayyuti Jami' Sahih boleh jumpa kan. Walaupun ini tak ada sanad. Tak mahu dengar kan. Kita nak beritahu, nak berhenti, nak tu beritahu sanad dia betul-betul. Dia jadi hero keling tu. Hero film keling ni bila ada marabah, mari orang lepas, dia betul juga. Tapi kita belajar juga daripada wayang keling kan. Wayang keling tu. Saya pun tak tengok wayang keling kan. Pasal apa? Sekali dia tendang kes itu ya. Dia berjalan jatuh tu. Dah tepi itu pum dah lima tu melayang itu. Jadi itu yang kita pelajari daripada benda-benda tu kan. Sebab kita kena tengoklah benda tu. Isi kehidupan dunia, lakonan manusia ni. Semua tu berlakon ya. Macam kita pun, kita lakon juga. Dia belajar berlakon kan. Tapi kita dia tak dipanggil lakon. Dia panggil riadah. Dia panggil mujahadah. Jadi apa yang kita dapat tu, itu besar pada tuan-tuan. Pada saya tengok ni, selagi orang tu tak masuk dalam tariqah, dia wazifah dan hadap bersama, orang tu tak selamat daripada jahil. Takkan selamat. Tengok dah kok ada ruang sikit mana kan jadi puak mana-mana. Tak dekat mana kan nak selamat. Tak. Jadi kepada kita Allah Ta'ala bagi rahmat besar, agung. Kita pun tak boleh nak bayangkan dalam khazanah Allah Ta'ala kan. Jadi itu. Cuma saya kadang-kadang boleh cuk tengok sikit nampak. Dah. At glance dia nampak hikmah Allah Ta'ala ni datang begitu, dia datang syup, dia syup nampak semua tu. Lepas tu tak bila pula nak buka pula tu. Saya kedudukanlah baca Quran, baca atas arah tu. Kalau saya baca tu baca dua arah dekat malaikat. Itu pun kadang-kadang tengok gitu, nampak. Bukan semua selalu nampak. Sebabnya lah bagian daripada hikmah. Ma'rifah dan hikmah kan. Hikmah ni dia datang dalam hati dengan zup gitu je. Nah, macam saya tu talah kita mengesahkan hadis tu. Tengok hadis ni tu
Dia kena sup. Akal dia pergi duduk dari Arsyur Rahman tu. Tengok boleh lihat suluh fi luh mahfuz tu. Dalam kitab kan. Boleh nampak. Jadi begitu. Kadang-kadang malaikat turun mari dia beritahu yang tu. Kalau kita tak duduk di aras. Akan roh ni. Dia satu je. Tapi nama dia dua. Akal dan roh tu. Yang pergi yang boleh berjambatan, boleh berjalan pergi menang-menang nanti. Badan tu situ je. Akal dan roh ni dia disafir daripada bumi ni, dalam bumi ni sampai ke langit, sampai saya boleh dulu berjalan sampai ke aras, tawa sampai Arsyur Rahman. Baru turun ke bumi pula, tengok lebih bumi, pergi sampai bumi yang ke-6, bumi yang ke-7, rupanya tengok arah iblis itu. Aras besar. Dua tahir semua. Lepas tu tengok pangai iblis dan anak-anak darah iblis kan, murid iblis jadi apa? Jadi marad syaitan marid. Marad syaitan tengok semua tu nampak semua dalam pakai jubah 2-3 lapis, pakai serban. Pakai macam-macam air terus kemini lah. Berapa mulai kan tu. Syaitan jubah 2-3 lapis. Dan siapa yang pakai jubah 2-3 lapis tu, lapis lagi lapis, itu rupanya pakaian tu saya tengok di aras iblis. Pakai macam tu, semua jalan macam tu bukan. Pakai serban tu. Jadi sebab tu buat syaitan. Dah, buat Idan ni keturunan dia tu. Semua ada haram. Tak tahu pak siapa. Misalnya tengok Ali Khomeini lah, tanya kau pak siapa? Ben apa kan? Kita orang beriman, kita tahu kita benda. Kita tahu pak kita lah. Kita orang ahli sunnah Nabi ni kita tahu. Tahu lah dekat bapak Datuk tahu juga lah. Hatta tak tahu dah. Hatta sekali tahu. Nabi Adam. Kita, tuan kita, keturunan kita daripada Nabi dan Rasul, jangan main-main. Bila tengok mana-mana kita, itulah satu kemuliaan. Bani Adam ini diberi kemuliaan lebih daripada Bani Jin. Buat jin itu turun kita ya. Jadi tuan-tuan semua itu ada dalam khudhu zinatakum 'indal masjid. Pasti kamu syukuran wahai manusia, wahai anak Adam, kamu kena lapang masa kamu tu untuk duduk. Lapang masa kamu untuk belajar wudu, jadi mutahirin, untuk belajar saf, jadi abrar. Orang yang duduk tinggal saf, dalam saf ni, dah bertahun-tahun dalam saf, tunggu sembahyang tu kan, orang itu akan jadi abrar. Hari yang pertama diampun dosa, hari yang kedua jadi abrar dah. Innal abrar fi 'illiyin kan. Nak jadi ahli syurga tak payah pun. Duduk dalam saf sembahyang salatul jemaah tu dalam masjid. Lepas tu nak jadi orang yang mulia pula, duduk dalam halqah muzakarah kitab Allah dalam masjid ataupun dalam ribat. Orang tu di akhirat nanti akan diangkat jadi ahlul 'izz wal karam, ahli yang berhormat. Ahli yang 'izz mana perkasa, karam mana mulia. Orang yang perkasa mulia, mulia perkasa. Itu title yang akan diberi kepada kita. Orang yang duduk muzakarah dalam masjid, muzakarah kitab Allah. Kalau muzakarah main-main macam ustaz-ustaz duduk pergi lepas maghrib ke apa duduk mengajar kitab sikit, itu cuma tipu. Tak. Jadi begitu zaman kita selamat betul tu. Ini bahaya besar. Kalau kita tak buat usaha dan buat ni, tak hijrah dan jihad, siapa pun tertib dia sama. Dia pasti kena hijrah dan jihad. Baru nak jadi mukmin. Berarti pegang sungguh kepada kitab Allah. Wa antasmu bihablillah tu. Kitab Allah. Hablillah tu ada dua. Satu kitab Allah, satu Ahlul Bait. Baitul Rasul. Ahlul Bait. Macam kita lah duk atas tariqah Ahlul Bait. Kita baca kitab Allah dan kita urut, itulah jalannya siratal mustaqim. Hanya atas tu saja yang boleh selamat daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dunia pun selamat daripada kebinasaan,
akhirat dia akan berdepan, selamat dia berdepan dengan kejutan besar. La yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikat. Tak berdepan. Dan kita juga boleh time to time jadi kita mempelajari ilmu yaqin. Yakin bil ayat, yakin dengan liqa, yakin bil akhirah. Tu kena belajar sini juga. Tempat lain tak boleh. Nabi Daulul hadis, tak ada apa-apa. Dia nak perbanyakkan hadis dia supaya dia pandai dapat keluar jadi mufti. Nak cita-cita orang tu. Nak keluar jadi muhaddis besar. Saya mempengaruhi macam tu dulu. Pergi masuk dalam workshop tabligh ya, betul niat. Kalau tidak, tak akan betul. Niat macam tu sampai bila sampai yang betul ni semua sekali. Dia kena ada malaikat, kalau barzakhi ni dia kena ada siapa yang boleh mengajar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, macam saya dapat belajar ayat Allah Taala. Barzakhi lah. Barzakh ni bila dunia ni macam habuk ya. Bila pergi alam barzakh, 1000 barzakh. Yang saya tahu 1000 barzakh. Barzakh Allah Ta'ala ni. Tapi bukan 1000. Itulah maksud setengah orang tersebut. Allah Ta'ala jadikan 18,000 alam. Maksud tu. Kita dengan imam-imam barzakhi ni kita bertemu dengan siapa-siapa. Saya boleh bertemu dengan siapa-siapa. Imam Syafi'i boleh bertemu. Ya. Kebetulan ni siapa lagi boleh Abdul Jalil boleh bertemu. Boleh bertemu barzakhi. Ilmu barzakhi lah ni tak ada. Saya juga yang meladuk. Ya. Sebab saya diperintah untuk begitu. Jangan takut sabar. Bangun baca ayat Allah Ta'ala kan. Yang dia takut nurah, takut ni, takut apa ni, dapat jakim dah dia main siasat tengok kita, nanti kita tak tahu dia. Itu tak takut. Dan mula kita baca kitab Allah tu, saya waktu tu depan siapa matahari lah. Ya, ni macam cakap-cakap ni semua ni. Kalau raja ada depan, saya cakap ni juga. Menteri yang mufti kah, orang besar-besar ni, saya akan cabar orang tu untuk balik pada ayat Allah Ta'ala. Dah. Saya boleh kata, dan saya dah cabar banyak dah orang dulu. Orang mufti, orang besar-besar, orang pandai-pandai ni. Balik kepada kitab Allah. Ilmu yang kemudian belajar dah ni semua ilmu qaduzul. Tak beri manfaat kepada kamu. Lagi banyak ilmu, lagi sesat. Dia macam tu. Jadi itu mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kekal, dan kita ni kekal yang ini macam mana nak maintain kita sini. Jangan kita pecah daripada situ. Kalau pecah daripada jemaah habis tuan-tuan. Jemaah ni yang jemaah yang Rasulullah sebut, man syadda 'anil jamaah syadda fil nar. Jamaatul muslimin wa imamuhum ni, siapa yang pisah daripada dia terus pergi neraka. Hanya orang kekal dalam tariqah Ahmadiyah Muhammadiyah Tijaniyah akan dapat keselamatan besar, kebahagiaan, keagungan. Ajrun kabir. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kita nak cuba nak duduk situ lah. Orang yang mendengar inzar, yang mendengar balik Quran. Banyak-banyak manusia ni, dia dengar Quran boleh, tapi dengar di taranum. Dah. Dengar semua dah pergi. Waktu pertandingan pergi semua kira. Jadi ini adalah sesat. Mudah-mudahan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita tiap satu kebaikan. Banyak kebaikan ni. Bagi hidayat. Mula cipta kita. Lepas itu bagi takdir kita. Lepas itu bagi hidayat. Selagi orang itu ada ni, jenis ulama, ustaz ke maulana, syekh ke qadi, mufti ni, selagi dia tak dapat tariqah yang ini, duduk sini, maka dia dalam jahil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kita dapat lebih lagi yakin dan pegang teguh dengan wirid dan amal yang kita belajar. Ya.
Belajar yang ini saja. Yang lain kan tenggelam kan. Waqimus sayiat. Wabi sayiat wa ughriqu. Dia buat sayiat. Walladzina yamkuruna sayiat. Ambil kerja agama kita tipu atas Rasul. Lelah pati faham no do lawan. Kalau Nabi kan mai sini Nabi buat payah dah kalau Nabi mari, Nabi pun masuk pati pas. Tentu apa dah kan. Kalau Nabi mari sini, Nabi akan pancung orang pas dulu pula. Buat tu berlawan tu. Tu dah berlawan lah tu. Masing-masing badi kan. Badi apa? Kalau Nabi mari. Kalau Nabi ada kan. Tak. Hak yang kata Nabi, kalau Nabi ada, Nabi pun masuk dia batik pas tu, dia punya pemuda ketua paham kau. Di Cino dia cakap. Lama dah tu, 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, 5. Dia kata kalau Nabi marilah, Nabi pun akan masuk pas. Apa jacat. Ini semua pembohongan kata Nabi. Setiap patah tu dia tempah jahannam ke jahim kita tu. Jangan kita duk persendakan Nabi SAW kan. Nah, itu majusi yang duk bekerja macam tu. Nah, orang majusi dan orang jenis majusi lah. Syiah tu majusi. Wahabi tu mana dia daripada Badui. Akhirnya dua ni boleh geng. Bila kita Tarikah Ahmadiyah yang bangun dah, buat dua ni boleh geng tu. Lepas tu baru ni pula, buat tak boleh tu pula geng buat tu pula tu. Dia nak tutup kita kan. Nah, Maulana banyak yang mengaji di Gunung Keling semua join dengan itu. Kita balik Kedah lah. Kerana musuhnya banyak kan. Jadi Allah kita ini Allah Ta'ala kitaban Allah Ta'ala kan. Zalika taqdirul azizul alim. Benar tu dah tulis Allah Ta'ala. Kita tak boleh kita dengar, kita sabar. Lepas tu kita kalau ada benda yang bawa kepada suruhan cakapan yang seperti itu, kita paling tahu. Jangan duduk lagi kan. Peringkat tu, ni peringkat nak mengundi. Dah. Semua sama ayat mana tu. Lepas tu semua syaitan. Nama dia Islam tapi dalam syaitan. Dah. Jadi tu. Jadi kita ambil tahu itu cakap tu lah. Kita tak mau pergi. Kita belajar ni pun supaya kita jangan terpaut balik. Dah. Macam saya kalau ada pokok Najib main bagi suruh jadi bagi topi adu ke. Dah. Boleh. Tapi kalau aku menang, tu aku jadi YB. Nak jadi YB tak mau. Dah. Jadi terjadi. Tak apa kalau dia mari menjadi Sri Petaling. Tu buat Sri Petaling tu geng elit jemaah tu semua bukan nak jadi PRU. Dr. Fatahi pun dia pun nak masuk calon. Tentu dah ada tokoh no. Tak. Jadi itu benar-benar Allah sama daripada pemikiran begitu. Mana pemikiran Majusi dan Yahudi. Akal kita dengan selamat ke dengan ayat Allah Ta'ala, pelajari Allah Ta'ala dan menzakar ayat Allah Ta'ala supaya selamat kita daripada izm Majusi dan Yahudi. Lah ni seorang orang bukan tahu kata Wahabi itu Majusi. Kita yang tengok-tengok dalam tu rupanya sama lah Majusi. Tengok tu Syekh tu guru dia Majusi. Buang bezanya Wahabi ni dia punya tu Syekhnya Badui. Tak. Dia pun Muhammad Abdul Wahab tu pun keluar daripada Badui Hijaz tu kan. Jadi tu, jadi takdir Allah Ta'ala. Takdir yang perkara yang besar sekali ialah kita juga termasuk ahli tarekat ni, termasuk juga dalam program Takdirul Azizul Azim. Takdir Allah Ta'ala kan. Hukum Allah Ta'ala begitu. Jadi kita gembira lah. Itu sebab kita ni terpilih. Allah Ta'ala pilih kita ni. Tak ada apa yang kita buat lagi, Allah Ta'ala dah pilih lah. Itu kata rahmat tu. Saya tengok-tengok kita, zahir ni dia bagi sikit payah susah supaya kita pelajari sabar kan. Kemudian supaya kita ni dapat sampai kepada hidayah yang sebenar,
Kalau tidak, ditangkap oleh syaitan Qarin tengah jalan, turut kerja Qarin, bercakap kepada Qarin, berkhutbah pun Qarin biarkan. Tu khutbah Qarin tu. Khutbah taik dan kencing. Nah, Jakim bawa khutbah, sentak khutbah. Ibn masuk UMNO. Pasal kerajaan sekarang dia bagi janji ditepati, dia bagi banyak, dia bagi duit banyak, buat program lain, buat program lain, semua orang lain dapat kerja yang bergaji dia sebulan 20,000, 50,000 ke atas kan. Satu ya. Semua jadi duit banyak. Kerja lepas kan. Mana khutbah yang menyokong benda-benda lahun wala'ibun wazinatum tafakhurun ni. Semua itu adalah daripada syaitan majusi. Qarin tu semua. Qarin ni semua perangai dia punya mazhab majusi. Saya tengok wah, syaitan Qarin. Berapa syaitan ni berada. Dia ada mazhab dia, ada puak dia. Syaitan Kristian kan. Dia kan mari dengan Kristian. Hak majusi dia buat kerja majusi. Yahudi pula cara Yahudi. Nah, tu pejabat berlaku. Donald Trump tu. Tiba-tiba azan. Mari. Tak, dia pergi. Iya. Tak, ni nak jaga ni. Ya. Nak jaga portfolio ni. Bila dengar azan dari orang itu, itulah otak Yahudi. Jadi kita kena buang perangai itu, kena ajar, kena educate orang-orang awam ni supaya mengenal azan, mengenal surah Allah Ta'ala dan besarkan yang itu. Tak? Kalau tak besar itu mana orang tu harian hidup dia ada dalam syirik dan kufur. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita dapat peluang untuk belajar kitab Allah, belajar sampai kepada maqam qurbah, dan kita dapat diijazahkan dengan syafaat kasih daripada Nabi SAW ni, yang kita ni dapat tarekat ni. Dan itu pun dari takdir azim juga. Orang yang dibalakkan dengan jahil dengan yang ni, dia akan tentang dan akhirnya dia bahagian dia orang yang tentang memang ahli neraka lah. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah birahmatih. Kita syukuri saja lah. Belajar apa yang kita dah belajar. Ya. Orang lain belajar banyak, tak sampai ke situ, dia tak kira belajar. Tak masuk, tak dapat pahala pun. Orang belajar hadis selagi dia tak amal yang itu, dia takkan diberi pahala. Ya. Ikut hadis daripada siapa yang belajar satu perkara, dia tak amal, dia tak kira orang belajar lagi. Tak akan bagi pahala kepada orang tu. Apa yang dia bagi? Dia akan dibagi dengan pandai iblis, ujub, riak dan kibir. Habis. Dan masuk yang itu tuan-tuan tak, la hawla wala quwwata illa billah. Tak boleh buat apa-apa. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Orang yang Allah Ta'ala sesat tadi, siapa yang pandai-pandai action nak boleh bagi hidayat? Beri hidayat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayat. Kalau hidayat yang lain daripada yang itu, dia hidayat daripada qarib. Tak baca ayat Allah Ta'ala dapat hidayat. Dia dapat petunjuk pula. Tak belajari, tak masuk sekolah Nabi, tak masuk masjid belajar ayat situ. Sehari pun belum masuk lagi, kemudian dia dapat hidayat. Macam artis dapat hidayat kan. Dia pun nangis apa sikit, pergi bekah pakai kurta kan. Dia pun nangis lah, cakap sikit banyak menangis. Akhir sekali orang bawa untuk pergi interview, macam mana tuan boleh dapat perasaan begini. Dia bercerita begini. Pasal dia kasih ke mak dia gini-gini. Lepas dia pun menangis lah. Lepas tu belajar, ambil buku, belajar semayang lah. Dia pun rasa dia dah dapat hidayat. Dia pun menangis juga. Sebab dia sangka hidayat kan. Dia ambil masa setahun je. Tengok kemarin dah dia balik lah buat gitu lah. Kalau itu dia menangis.
Malik no. Ya aku kata show balik. Iman artis. Artis ya. Dia boleh melakon. Dia boleh melakon. Betul tak? Dia ilmu tu tak mau pakai. Tak boleh belajar ilmu tu. Buat yang belajar ilmu tu, kita belajar kepada Yahudi. Orang belajar kepada Yahudi, Nasrani, di akhir dia jadi hamba tauhid. Dan akhir sekali jadi babi, sekali jadi buruk. Perangai buruk. Dia menyanyi, rockers tu perangai buruk. Rock tu. Nyanyi muzik betul-betul ni. Zaman Nabi Lut pernah lah. Lebih hebat. Ya. Menyanyi berlagu, minum arak, berjudi, betina. Itu sama dia grup dia. Jadi itu mudah-mudahan Allah birahmatullah. Tahu ke minta istighfar, kita menangis Allah Ta'ala, ya Allah, biar aku kalah. Baca doa baca banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Rabbi, jangan kau cabut jam. Rabbana qilna ataupun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tu Nabi Isa pun dia baca doa tu juga. So, kita kena takut kita ni waktu kita jangan tercabut iman. Iman dah cabut dah, tapi kita tak sedar lagi. Kita dah menyangka iman kan. Oh, itu yang naya kita. Itu yang jadi banyak-banyak tu yang duk kekal dengan, maksudnya kekal dengan kehidupan lah ni. Beberapa ahli ilmu dia kekal dengan, dia kerja dia jadi tukang bersyarah pula. Jadi pensyarah kan. Tuan-tuan Malaysian, dalam waktu kita dah ada satu kebaikan. Kita dah agak, ini baik juga, dia bau itu baik juga, ini baunya. Kalau begitu kita tertipu. Pasal apa? Kita tidak berpegang dengan sunnah sirah Nabi. Nak pegang sunnah Nabi, mana ada belajar hadis, ya tak belajar sunnah pun. Beza tu belajar sunnah dengan belajar ilmu hadis. Belajar ma'rifah hadis, ma'rifah Quran berlain pula. Cara lain pula, cara dia sendiri kan. Jadi orang yang nak bilang ni dia jahil dengan yang itu. Alim yang lain tapi jahil dengan perkara yang batin. Itulah sifat munafik umat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmatullah. InsyaAllah. Barakallahu li wa lakum bil Quran wa azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatu wa rahim. Subhanallah. Allah. Asyik. Asyik.